والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya. Sekarang ni musim panas, tapi dah 2 hari ni hujan. Itu petunjuk rahmat Allah SWT ke atas dunia ini. Mungkin sebahagian daripada kita ada yang berdoa. Kalau bukan ada manusia yang berdoa pun, ada tumbuh-tumbuhan, ada haiwan yang kita tumpang rahmatnya. Sebab kadang-kadang bala itu Allah bagi kerana kejahatan manusia itu sendiri. Saya berharap anak saya dapat duduk lama lah, elok begitu. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, isteri saya dia terbang pergi Kuala Lumpur, kena kursus. Jadi saya jadi bapa tunggal lah sekarang ni. Malam tadi saya kuliah dekat Masjid Kisab. Alhamdulillah dia baik sampai habis kuliah. Lega saya. Malam ini saya berserah pada Allah. Harap-harap dia baik begitulah. Mama ada tak ada kat belakang tu. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, insya-Allah minggu lepas kita cuti lah kan, 5. Minggu ni kita sambung semula pengajian. Saya tak ada, saya pergi ke Terengganu minggu lepas. Iaitu siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 185, cara yang ketiga daripada bahagian menanam anggota badan. Cara yang ketiga. Minggu-minggu yang lepas kita dah baca cara yang pertama, iaitulah anggota badan kita ni terputus, apakah hukumnya kita sambung balik. Contohnya jari terputus, sambung balik jari dekat tempat asalnya. Itu cara yang pertama. Baik, kita dah tahu hukumnya, walaupun ada banyak perbincangan ulama, ada yang kata boleh dan tak boleh, tetapi akhirnya keputusannya, hukumnya ialah harus kita sambung anggota badan yang terputus di tempatnya. Tangan putus, sambung balik kat tangan ni. Baik. Cara yang kedua pula, anggota badan yang hilang, kita ambil bahagian anggota badan di tempat lain, kita pergi tampung. Contohnya macam pipi terbakar, aksiden dan sebagainya, kita ambil lapisan peha ke, lapisan perut ke, dekat pinggul tu ke yang banyak isi tu, kita ambil bahagian itu, tampung. Apakah hukumnya? Tapi masih anggota badan sendiri lagi pun sama hukumnya, harus mengikut keperluan untuk kebaikan. Syarat dia, hukum pembedahan yang tempat yang sihat tadi, kita nak tampung tempat yang sakit tadi, hukum dia bukan membawa kepada kemudaratan yang lebih. Itu syarat dia yang paling utama lah. Kalau potong tu tadi bertambah sakit, dah 2 jadi sakit, maka hukumnya tak boleh lah. Baik, pada malam ini insya-Allah kita sambung cara yang ketiga, iaitulah menanam sebahagian daripada anggota manusia yang lain. Yang lain tadi itu, yang pertama dengan kedua masih anggota sendiri kan. Yang pertama tadi tangan tu pergi letak kat tempat tangan balik. Cara yang kedua, kulit mana ke tadi, ambil anggota badan yang lain. Baik, yang ketiga ni apakah hukum dia? Menanam sebahagian daripada anggota manusia yang lain pada bahagian anggota yang terpotong atau terputus. Ambil anggota orang lain, manusia lain. Itu cerita dah. Jari putus, ada jari lebih pergi, macam tu. Termasuklah mata kan. Mata dua-dua buta, ada mata lebih, siapa nak bagi ni? 100,000. Baik, contoh tak. Apa hukum dia? Anggota manusia yang lain. Baik. Mazhab Imam Hanafi menyatakan bahawa
makruh berbuat dengan cara menggunakan sebahagian daripada organ atau anggota daripada tubuh manusia yang lain. Bagi mazhab Imam Hanafi makruh. Manakala mazhab kita ni mazhab Maliki, mazhab Syafi'i mengharamkan perbuatan yang sedemikian. Itu mazhab kita. Berasaskan kepada larangan daripada mengambil manfaat daripada anggota badan manusia kerana ianya najis, bagi pendapat yang menyatakan bahawa anggota yang telah bercerai daripada tubuh adalah najis. Dan ada pendapat yang mengharamkannya kerana kemuliaannya. Baik, ini perbincangan ulama. Kita nak bincang kat sini perbincangan ulama nah. Pandangan yang kata tak boleh ni, dia kata yang pertama, apabila terputusnya badan manusia itu, hukum dia najis. Itu satu pandangan kata, yang kata tak boleh ni. Satu lagi pandangan kata, bila terputus ni, kita nak letak dia, dia akan menghilang kemuliaan dia. Contohnya benda tu potong bagi dekat orang tu jahat lah tu contohnya. Anggota kamu, mata dia ni orang pakai, yang pakai tu pula jahat contohnya, ataupun kafir. Itu pandangan ni, pandangan mazhab yang kedua ni. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Bazariyah ada menyatakan seorang lelaki yang luka, kata mereka kepadanya, makruh berubat dengan menggunakan tulang manusia dan babi kerana haram mengambil manfaat dengannya. Dalam kitab Al-Mughni Al-Muntash pula menyatakan, dan manusia haram mengambil manfaat dengan seluruh tubuh badannya kerana kemuliaannya. So ada dua tadi pandangan. Ini terjemahan daripada kitab tu lah. Dua pandangan yang kata, satu kata makruh, satu lagi kata haram ambil anggota badan manusia yang lain tadi ni. Kerana yang pertama, kerana benda yang terputus pada manusia katanya najis. Yang kedua, kerana kemuliaannya tu. Baik, itu perbahasan yang dulu tuan-tuan. Sebab fiqh ini dianya luas. Dia masalah furuk. Kalau usul tu, masalah akidah itu masalah usul atas. Furuk ni dia banyak pecahan, kerana Islam itu luas ya? Cuma apa tujuan kita mengaji ni? Supaya kita dapat memahami keadaan dan tidak kita menghentam orang. Itu di antara faktor dia. Banyak perbahasan ulama. Jadi bila kita belajar, kita tak ada nak hentam. Kita tahu benda yang dia buat itu melalui hujah. Tak salah. Tadi ada seorang Pak Syekh Arab saya nampak. Kita mengaji dulu kan, yang masa saya ganti ustaz, yang kita baca Umdatul Aulad punya kitab tu kan. Dalam mazhab kita Syafi'i, iktidal dengan duduk antara dua sujud itu ialah rukun solat yang pendek. Rukun solat yang pendek, iktidal dia tamakninah tapi pendek. Kalau rukuk lama-lama tak apa, iktidal tak boleh lama-lama. Begitu juga duduk antara dua sujud kan. Kita mengaji dulu. Kalau kita buat lama, cara nak cover balik sujud sahwi. Di antara perkara-perkara yang dituntut kita sujud sahwi, pertamanya kita meninggalkan sunat-sunat yang sangat dituntut. Contohnya tahiyat awal, ataupun kalau subuh doa qunut. Tapi di antaranya juga ialah melakukan kesilapan-kesilapan di dalam sembahyang kan. Melakukan kesilapan-kesilapan dalam sembahyang. Contohnya kita lupa perkiraan bilangan rakaat ke, jadi kita sujud sahwi. Dan di antaranya juga perkara tadi itulah, rukun yang pendek kita buat panjang. Iktidal dengan duduk antara dua sujud. Kalau kita ingatlah yang kita mengaji dulu. Tapi itu mazhab Imam Syafi'i. Mazhab lain langsung tak ada tamakninah. Jadi kita tak adalah kata awak dia ni naik daripada rukuk terus sujud, duduk antara dua sujudnya zap-zap je. Kebanyakannya orang mazhab Imam Hanafi kan, orang Pakistan kan, kebanyakannya begitu. Tak adalah kita kutuk, sebab kita tahu macam tu. Pakai tudung punya baik, tapi dedak aurat, buka stokin bagi orang perempuan contohnya. Kita tak kutuk sebab kita tahu dia bermazhab Imam Hanafi. Begitu. Jangan kita luas kan, kita luas. Baik. Walaupun begitu, dia benda ni dah baru. Di antaranya Yusuf Al-Qardawi pun ada menyatakan benda ni, dia bincang hukum. Mungkin zaman dulu, zaman tu tak ada lagi boleh main cantum-cantum kan, hanya perbahasan. Tetapi sekarang ni dah ada realitinya.
Walaupun begitu, ada pendapat yang menyatakan bahawa menggunakan sebahagian tubuh manusia tidak menafikan kemuliaan tubuh manusia. Pandangan kata, mana pula dah putus itu? Kalau bagi dekat saya, mana ada menafikan kemuliaan? Saya menggunakan manfaat. Yang mulia atau yang hina itu saya. Tak ada kita kata mata dia, tak ada kita kata tangan dia. Saya ambil tangan abang pakai, tak ada pula pasal tangan saya tu orang hina saya. Saya tak ada kena mengena pun kalau dah mati tadi. Orang tu yang sekarang ni menggunakannya, walaupun hati dia tu hati orang lain. Itu pandangannya, kata mana ada tak jatuh kemuliaan. Tetapi pendapat ini adanya penelitian, iaitu perbincangan kerana memindahkan anggota dan menanamnya pada manusia lain adalah menambahkan lagi kemuliaannya, kerana pesakit akan memanfaatkan sebahagian anggota tersebut sebagaimana tuannya. Bahkan dia kata macam bermanfaat lagi pula. Tadi itu dah macam dah habis kan, dah meninggal contohnya, dah tak ada kemuliaan buah pinggang tadi tu, tiba-tiba ada orang lain guna kemuliaan pula. Pandangan yang baru ni kan, mendatangkan lagi kemuliaannya. Dengan demikian mengambil sebahagian daripada anggota manusia dan dipakaikannya kepada manusia lain yang memerlukannya bagi tujuan menyelamatkan nyawa adalah amalan yang harus. Itu pandangan yang terbaru. Bahkan fatwa kebangsaan pada tahun 70 lebih awal lagi daripada fatwa darah, telah mengharuskan perkara tersebut. Darah tahun 82 harus kita derma. Darah orang lain guna, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam. Fatwa organ ni lagi awal lagi, 3 kali. Pada tahun 1970, 1972, 1973 dalam fatwa kebangsaan ada sebut. Saya ada rujuk tadi, memang ada mengatakan harus. Ini kerana pertikaian. Dan kita tengok tak ada masalah kan. Tengok keadaan sekarang boleh. Tetapi apakah dia syarat-syaratnya? Boleh ke main tolong bagi macam tu saja kan? Ada syarat-syaratnya. Mestilah ditentukan organ yang hendak dipindahkan. Itu syarat yang pertama. Kalau kita baca dekat dalam kitab ni, dia panjang lagi. Bukannya bahagian galian atau haiwan tu tambahan. Sebenarnya syaratnya ialah mestilah dikhususkan organ yang mana. Contohnya nak diambil itu bukan main tiba-tiba bagi, tak. Ada perancangan, maksudnya ada perancangan. Nak ambil tangan, orang ni mati, tangan ni elok lagi, tengah dia mati pula, mati aksiden contohnya, tuan dia pun bagi ambil. Tetapi kebanyakannya benda-benda ni ialah benda-benda organ kan. Organ. Saya ingat tuan-tuan, masa saya di Mesir dahulu, tahun 2004, tahun 2003, sebelum pergi lagi, masa tu ada 2 orang pelajar Mesir ni, Universiti Azhar ni, meninggal dunia. Satu orang Terengganu, satu lagi orang Selangor. Ustaz 2 orang ni, mereka ni mati lemas dekat Mesir. Nak balik lagi 2 minggu, nak balik Malaysia, balik habis dah. Nak balik Malaysia habis dah kan, lagi 2 minggu, mati lemas dekat sana. Bila mati lemas dekat sana tu, seorang ni dia ada balik tau, macam tengah 2 tahun tu dia balik cuti. Saya lupa antara Selangor dengan Terengganu ni. Tapi seorang lagi ni dah 4 tahun tak balik. Jadi keluarga memang dah rindu betul dah dekat tanah air ni, antara Selangor dengan Terengganu tu dah. Saya lupa antara 2 orang ni, dah rindu dah. Sebab lagi 2 minggu nak balik, mak ayah dah seronok, adik-beradik dah seronok kan, mak dah rindu. Jadi yang balik tadi, mak dia reda, dia kata tak apalah, ke bumi lah kat Mesir tu. Tapi yang seorang lagi ni, waris dia minta tolong hantar balik, tolong bawa balik jenazah tu, bawa balik. Jadi tuan-tuan, cerita dia rupanya, saya duduk sana dapat pengalaman tu lah kan, abang senior tu cerita, nak hantar balik ni bukan perkara mudah. Orang hidup senang, kumpul duit cukup syarat balik. Rupanya dah mati, payah tuan-tuan. Lain dia punya cara. Di antaranya dia kena keluarkan organ-organ dia. Keluarkan organ. Sebab hidup kita punya, mati bukan, dia jadi penyeludupan pula. Nak hantar keluar negara, declare, ada harga, ada cukai. Begitu tuan-tuan. Bukan murah tu. Wah, pinggang 2 biji, jantung.
Begitu. Organ yang biasa dia ambil tu lah buah pinggang dengan jantung lah, saya dengar tu. Kena bawa keluar tuan-tuan. Seksa mayat tu sikit kan. Sedah lah bedah siasat tadi, kena bawa keluar. Jadi balik tu dalam tu katanya span je. Macam tu. Biasanya organ lah yang diambil ni kan. Baik. Yang kedua, mestilah berdasarkan kepada pendapat doktor bahawa pada kebiasaannya operasi pembedahan untuk pemindahan tersebut berjaya dijalankan. Doktor kata okey, 80% akan berjaya, maka buat. 80% akan berjaya, maka boleh buat. Satu lagi kisah sahabat saya juga dekat Mesir. Ini bukan sahabat saya punya cerita, ialah ayah dia arwah. Ayah dia ni orang pangkat besar tuan-tuan, di Petronas, pangkat besar kat Petronas. Jadi kawan saya ni loaded sikit lah kan? Tapi baik. Dia kata saya ni hafiz, kata dia mengaji dulu dekat Pulau Condong. Dalam dia beradik, saya yang paling okey lah. Dia kata yang lain tu biasa lah. Tapi dia pergi Azhar ngaji syariah, hafiz lah kawan saya ni. Bapak dia ni kerja Petronas. Ayah dia ni ada masalah buah pinggang yang dah sampai kena dialisis ni. Jadi ayah dia sudah buat satu pembedahan dekat China. Tukar buah pinggang ni kan, ambil buah pinggang ganti. Ayah dia dah sihat, dia kata. Selama hari ni penyakit buah pinggang, ambil satu buah pinggang daripada China, sihat. Memang dah sihat tuan-tuan. Dia ni orang kerja standard ni, pakai tie ni lah kan. Jenis segak ayah dia ni. Cuma baru pakai 6 bulan, balik rumah pakai kot, pakai tie lagi. Mak dia pun standard juga, pensyarah. Ayah rasa sakit dada. Ayah dia cerita ayah dia cakap dengan mak dia, ayah rasa sakit dada. Kata mak dia, you nak pergi hospital ke? Bawa. Nanti sekejap lah. Makin sakit lagi lah. Jomlah kita pergi. Jomlah kita pergi. Ayah dia drive kereta tuan-tuan, pergi hospital. KMJ ke KMC ke macam tu lah kan. Dah kereta kok tutup. Doktor pun chat. Mak dia tengok, kata dia, dalam pintu tu ada kaca sikit kan. Tengok opak dia tengah duduk, nurse tolong bukakan baju, buka leher, pakaikan baju, tak tengok. Biasa kan. Lepas tu doktor datang. Lepas lama tu doktor datang. Puan tolong bersedia, dan takut kemungkinannya lebih besar. Rupanya jantung dia makin pelan. Rupa kena sakit jantung. Yang buah pinggang tadi elok, tak pernah kena sakit jantung. Sakit jantung kali pertama. Pukul 8, pukul 9, pukul 10 tu habis tuan-tuan. Itu orang nak mati kan. Tak kena musabab pun dengan buah pinggang yang sakit lama dia menderita tu. Baru pakai 6 bulan dah sihat dah. Dah segak balik dah. Udah sakit jantung dah. Jadi syarat yang kedua, mestilah kata doktor, pembedahan ini risiko dia untuk berjaya tu tinggi. Bukan risiko berjaya gagal. Itu tak boleh. Kalau kata bedah pun payah ni, tak boleh. Itu syarat yang kedua. Maksudnya memang boleh ambil, tengok DNA cukup sesuai semua, pakai. Boleh hukum dia. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, mestilah mendapat keizinan penderma organ atau walinya selepas kematiannya, dan bukannya dengan cara paksaan. Itu di antara syarat, sebab kita nak ambil organ orang kan. Walinya pun boleh kalau budak macam ni. Kalau walinya benarkan, boleh. Dan syarat yang keempat, tidak memberi mudarat kepada penderma sehingga boleh menyebabkan hilang nyawa, kerana ia jika membahayakan penderma, maka ia termasuk dalam mencampakkan diri sendiri ke dalam bahaya. Firman Allah SWT, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Itu di antara yang paling penting kalau orang tu hidup. Chat sehat, nak bagi buah pinggang pada ayah contohnya. Kalau ambil ni nanti adakah jadi masalah kepada kamu ni tadi? Tak ada. Doktor pun tengok memang tak ada. Tak akan menjadikan mudarat. Ataupun hati nak bagi sikit kan pada budak contohnya yang sakit hati kan, nanti dia boleh besar macam ada kan penderma hati tu kan. Dalam sejarah ada mudarat untuk kita? Tak ada. Boleh. Tapi kalau kita pun dalam keadaan nak hilang nyawa, nak ambil, maka hukumnya tidak boleh. Sebab Allah melarang mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Dan janganlah kamu mencampakkan sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Dan lagi,
tidak memindahkan anggota atau organ daripada seorang yang maksum, contohnya Nabi. Itu tak boleh lah, dah tak ada dah berlaku, tetapi syarat ni tetap ada. Ambil anggota Nabi yang maksum tadi letak, sama macam hukum kita masjid lah kan tuan-tuan. Hukum masjid kita ni, mana boleh kita ambil martabat dinding masjid ni kita pergi letak martabatnya bawah daripada masjid. Kalau kita tengok dekat kampung-kampung, kalau masjid itu mereka untuhkan, mereka letak kat tepi biar reput tak. Kalau tak ada masjid lain lagi yang untuk dibantu, sebab martabat itu. Itu dalam mazhab Syafi'i banyak bincang. Mazhab lain tak ada juga. Ada juga ambil kapet boleh ambil letak kat rumah. Tapi kalau mazhab Syafi'i ni dia banyak lagi. Imam Nawawi ada bincang lagi. Dalam Majmu' ada cerita banyak lagi. Jadi Nabi tak boleh. Kita ambil anggota Nabi, kita bagi dekat anggota kita ni ganti, tak apa, tak boleh. Syarat dah. Jangan bang, saya teringat kita mengaji dulu kan, masa kita sekolah rendah, sekolah menengah, air mutlak itu ada berapa? Ada 7 kan. Kita mengaji kan, air mutlak itu ada 7. Saya sampai dekat Mesir tuan-tuan, saya terkejut juga. Ingat dah mengaji Azhar ni mengaji tinggi sangat? Tak ada. Bab air juga, air mutlak. Tapi dia tambah satu tuan-tuan, jadi 8. Mana datang pula satu lagi ni, iaitulah air yang keluar daripada jari Nabi masa mujizat. Dia cerita air itu juga air mutlak. Okey, dah tak ada dah hala ni, tapi dia cerita air itu juga air mutlak. Apa air mutlak? Boleh kita minum kan, boleh kita menyucikan kotoran kan. Ada cerita tambah lagi 8. Benda sama tapi tinggi sikit lah, tinggi sikit begitu kan. Jadi dia cerita juga. Dan di sini dia syaratkan, tetapi telah diputuskan oleh ahli fatwa kebangsaan, iaitu anggota orang Islam tidak boleh ditanam kepada anggota kafir. Begitu. Ini syarat lama, tetapi fatwa kebangsaan dah tetapkan boleh juga tuan-tuan. Kerana yang terbaru ni daripada Yusuf Al-Qaradawi ni mengatakan, kita memberi pertolongan itu tak semestinya kepada orang Islam. Adakah memberi pertolongan kepada kafir zimmi itu tidak mendapat pahala? Dapat kan? Dia punya fatwa yang dikeluarkan oleh Yusuf Al-Qaradawi begitu. Kita tolong orang kafir susah kan? Orang tua Cina naik bas contohnya, kesian tua kan, dan dia kafir zimmi. Kita ni sihat, nanti duduk, tak apalah, duduklah, takkan tak dapat pahala walaupun dia kafir? Dapat kan? Betul. Yang tak boleh kita bagi bantuan apa benda ni, kafir harbi. Kafir yang membuat perjanjian dengan orang Islam pun kita kena jaga. Dia bukan zimmi tapi dia membuat perjanjian kan. Dari 3 kafir ni, satu harbi, zimmi, satu lagi yang membuat perjanjian. Dan ini sebenarnya kafir harbi tapi dia membuat perjanjian, genjatan senjata contohnya, damai, ataupun duduk berteduh. Orang Israel kan datang kat sini tapi dia buat perjanjian, dia nak aman damai dekat sini, walaupun kita tahu dia ni Israel. Pada waktu itu dia jadi yang membuat perjanjian. Itu pun kita kena jaga. Kafir zimmi lagi lah kita kena jaga. Nabi kata siapa yang menyakiti zimmi seperti menyakiti aku. Nak kita menyakiti Nabi, tak boleh. Begitu. Baik, kemudian yang terakhir, menjaga asas-asas kemuliaan kemanusiaan ketika menjalankan operasi pemindahan. Itu jaga asas. Jadi hukum di sini kita dapat tahu bahawa pemindahan organ pada dunia sekarang ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh, tak ada menjadi masalah. Baik, yang kedua, tadi itu ambil anggota manusia lain letak dekat anggota kita. Yang kedua ni pula menanam anggota daripada haiwan. Kita ni sakit, ambil anggota haiwan letak. Saya ada seorang kawan, sahabat tuan-tuan. Sahabat saya ni dia jutawan. Sebab apa jutawan? Dia itu kena kemalangan. Kemalangan dalam raya. Apa berlaku? Badan dia patah-patah tuan-tuan. Jadi insurans yang melanggar tu tadi bayar balik ganti rugi. Dia kena dengan lori semua. Lori barang ke tak tahu. Jadi ada insurans bagi 1 point berapa juta lah ganti rugi, 1.8 ke 1.7 juta, macam itulah. Letak besi-besi dalam badan dia 700,000 800,000 harganya.
otak dah jadi Robocop, tapi yang lebih tu dia dapat lah. Nampak sihat tapi dalam penuh besi. Kan? Itu besi. Yang ini daripada haiwan, boleh ke tidak? Patah kaki, tulang dah tak boleh betul dah, tiba-tiba tulang lembu ni macam sesuai lah masuk untuk ganti kepala lutut ni, boleh tak ambil tulang lutut lembu tu letak sini? Baik. Setengah operasi pemindahan organ atau anggota disempurnakan dengan kaedah memindahkan sebahagian daripada anggota haiwan. Sebagai contoh seperti menggantikan tulang yang telah rosak pada tubuh manusia dengan tulang yang diperolehi daripada haiwan, yang mana di sana terdapat kemungkinan bahawa haiwan tersebut merupakan haiwan yang suci dan berkemungkinan yang najis. Kita bincang. Yang pertama, haiwan yang sudah disembelih. Haiwan yang sudah disembelih. Baik, tuan-tuan. Para fuqaha bersepakat bahawa harus menanam anggota atau organ haiwan pada tempat yang terputus di tubuh manusia, atau menampal luka dengan daging haiwan yang suci, iaitu apabila haiwan tersebut disembelih. Dan tidak wajib bagi seseorang itu menanggalkannya. Maksudnya kalau haiwan itu haiwan yang suci dan disembelih, bersepakat ulama kata tak ada masalah. Yang mana yang datang masalah ni? Baik. Adapun jika haiwan yang suci itu mati dengan tidak disembelih, maka fuqaha berselisih pendapat dalam menentukan hukum berkaitan dengannya. Berkata Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani dari kalangan mazhab Imam Hanafi dan pendapat mazhab Syafi'i, bahawa tiada perbezaan antara haiwan yang suci sama ada disembelih atau mati dengan tidak disembelih. Maksudnya mazhab Imam Syafi'i kata haiwan yang tidak disembelih itu pun dia suci lah, bukan daripada anjing dan juga babi, tak ada masalah, tak ada perbezaan. Begitu jugalah tuan-tuan dengan haiwan yang seperti macam yang bukan najis, badak, sumbu ke, itu apa lagi, gajah contohnya kan, dia mana nak sembelih, dia kalau mati memang bangkai lah. Tapi dia itu bukan haiwan najis, maka tulangnya, kulitnya boleh dimanfaatkan. Itu bagi pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik, manakala mazhab Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa disyaratkan haiwan yang suci tersebut terdiri daripada haiwan yang disembelih. Maksudnya dia tak setuju kalau haiwan itu tak suci. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i tak ada masalah. Kita bincang ni macam benda besar tak berlaku. Jangan cakap tuan-tuan, kadang-kadang ianya bersangkutan dengan kita. Kejadian-kejadian di dunia ni kita bukan tentu kan. Ada tengah anak orang kerja dekat pejabat, dekat sekolah, anak dekat rumah pengasuh, pergi masuk dapur main cerit panas, jatuh kan. Memang doktor main buat saja, tapi kita sebagai orang Islam ni, bila kita belajar benda tu, dia jadi seronok. Sebab kita tahu benda ni boleh, kita mengaji benda tu, kita tengok pun tahu. Doktor main buat saja, kita tahu benda tu. Tadi tuan-tuan, saya teringat, saya baca dekat pelajar berkaitan dengan semayang. Selama hari ni duk main semayang, tahu 13 rukun tu, tapi bila kita tanya balik pelajar, jangan tanya pelajar, kita yang mengajar pun, kita bila study balik baru kita tahu, oh ya, wish, banyak juga rupanya. Kena baca kitab-kitab lain walaupun mengajar budak-budak, walaupun buat rukun semayang. Sebab apa? Selama hari ni kita tak mendalami. Baru bentang 3 je tuan-tuan, baru bentang 3 kan. Rukun yang pertama tu kan, yang pertama yang kedua ni ulama berselisih pendapat. Ada yang kata pertama niat, yang kedua pertama kata berdiri betul, tapi antara satu dengan dua. Yang ketiga takbiratul ihram. Baru cerita 3 benda ni, banyak yang kita belum dapat, sebab kita rasa jauh pada kita, padahal kita mengamalkannya setiap hari. Takbiratul ihram macam mana? Tanya, takbiratul ihram, Allahu akbar, siapa ngajar? Sedangkan takbiratul ihram dalam solat itu yang perkataan Allahu akbar, habis angkat tangan ni tak, dia ialah sunat. Oh begitu kan, baru kita tahu bila kita amalkan. Kemudian sunat, bila sunat benda yang dituntut mesti ada kaedah, bukan main angkat aja. So angkatnya macam mana? Kena belajar, kena ke depan, bukan main begini. Buka adab. Dah nak buat benda sunat mesti ada kaedah yang betul, bukan boleh suka-suka hati ya, walaupun benda sunat tak dapat apa lah, sia-sia. Itu satu.
Niat pula. Apa niat? Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Yang niat sebenarnya apa? Imam Ghazali kata ada 2 niat dalam semayang. Tuan-tuan pernah dengar lah, sekadar ulang. Apa dia? Kalau orang alim kata dia, sambil kita takbir itu Allahu Akbar, bukan panjang tuan-tuan ya, jangan Allah salah, Allahu Akbar begitu saja. Apa? Allahu Akbar. Kalau orang itu orang alim, peringkat martabat yang pertama kata Imam Ghazali, niatnya ialah membayangkan keseluruhan rukun yang 13 itu tadi, mengikut turutan semua sekali. Itu bagi orang alim. Dia kalau cakap Arab dia istihdar halqi muqaranah haqiqah. Kalau orang biasa, orang awam macam kita ni, takbir membayangkan solat itu. Bayangkan solat tu secara tak ikut turutan ke setakat yang mampu je. Tapi bukan main takbir je, maksudnya takbir tu jadi khusyuk. Nak takbir Allahu Akbar, membayangkan secara mana-mana dan Fatihah, rukuk, kita membayangkan semayang kita tu, baru kita semayang. Selama hari ni main takbir macam orang bawa kereta semayang. Tahu bawa kereta? Mana ada kita fikir orang baru belajar bawa kereta, ialah dia fikir. Kalau kita yang dah bawa kereta lama ni, tiba-tiba nak masuk gear, mana dia fikir masuk gear 1, tolak gear 2, nak belok kanan bagi mana dia fikir? Kita tengah bersembang, kita tengah fikir benda lain, elok tangan tu nak belokkan, pap. Nak slow sikit kereta, elok je tangan tu, pandai je kaki tu bergerak dekat kelas, tarik. Kalau semayang begitu tak jadi apa lah. Semayang elok je rukuk, baca Fatihah betul juga, tapi lain. Bermula dengan niat, membayangkan benda tu, baru datang khusyuk. Kemudian bila semayang, contohnya bila semayang khusyuk, apa yang dimasukkan dengan khusyuk? Bila kita ditimpa kemalangan ataupun kesedihan, masa tu ingat Tuhan, Allahu Akbar. Orang yang kita sayang sakit, tengah masuk hospital nazak misalnya, masa tu khusyuk memang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata imam rukuk, imam belum lagi, aku tengah khusyuk best. Tengah itu baru semangat. Sujud lama, Allahu Akbar, aku belum nak bangun lagi ni, lama lah sikit sujud. Itu ke khusyuk semayang? Tak tuan-tuan. Itu fikir pasal mak, itu fikir pasal orang kita sayang, itu fikir pasal kita punya kesedihan. Khusyuk sebenarnya kita jaga semayang. Rukuk tu kita betulkan, rukuk tu kita belajar. Nak takbir tadi, angkat tangan tu tegak, Allahu Akbar, jaga. Mata tengok mana, jaga semayang, itu khusyuk. Kita memikirkan semayang kita tu. Kata Nabi, semayanglah kamu sebagaimana kamu melihat Allah kan. Kalau kita tak mampu, kita kena percaya bahawa Allah melihat kita. Jadi kita semayang jaga kita punya perlakuan kita tu. Rukuk kita, kita jaga rukuk ni. Okey, kepala sujud, bangun daripada tu, fikir semayang. Bukannya tadi tu saya khusyuk sebab saya sekarang ni tengah memohon dengan Allah sungguh-sungguh supaya saya ni diberi keselamatan, keluarga saya sakit. Khusyuk ingat keluarga, dia cerita lain. Khusyuk semayang itu ialah khusyuk memikirkan semayang tu. Tahiyat, okey, tahiyat yang betul, baca, angkat. Begitu maksud dia tuan-tuan. Cuba. Khusyuk memikirkan semayang kita tu, baru sembahyang itu perfect, yang supaya Allah angkat. Susah tu kan. Sekejap je kita boleh buat tuan-tuan, sekejap je. Sekejap je. Itu kita fikir bila contoh kita mengaji, bab rukun semayang jauh pada aku. Tidak tuan-tuan, ilmu Islam ni kita semua kena ngaji sebenarnya, supaya dia tidak mendatangkan fitnah. Ini ceritanya bila kita baca ni, apa pasal ganti-ganti anggota aku datuk? Tak, jangan. Dia bersekeliling dengan kita dan kita kena mengaji sebenarnya. Bukan senang kita nak tahu kadang-kadang benda tu kan, kita kena dapat kan. Sebab manusia di sekarang ini dia penuh dengan kejahatan, syakwa sangka kejahatan, su'zon, suka melihat dengan keadaan keburukan, sedangkan orang tu buat baik. Pandang orang slat. Saya ni, kata orang tu, saya
Haji Abdul Rahman. Dia perkenalkan diri dia Haji Abdul Rahman. Hati tu kata riak, macam dia seorang ke Mekah. Kita tak tahu dia punya sebab apa, sebab dia sebut Haji Abdul Rahman contohnya. Kalau dia memang riak, memang dia berdosa lah. Tapi kalau dia tujuan dia cakap itu ialah aku ni dah lama balik Mekah, masa baru balik Mekah dulu baik, makin lama makin cahaya pula kan, makin cair kebaikan tu. Jadi bila aku perkenalkan diri aku Haji, bila orang panggil aku Haji Abdul Rahman, aku duk teringat-ingat balik Mekah tu. Jadi menyebabkan aku fresh balik haji tu. Aku nak jaga diri aku. Kalau itu niat dia, berdosa tadi. Ada banyak syakwah sangka, itu yang berlaku. Itu yang berlaku sekarang ni. Saya Haji Abdul Rahman, sebab saya pernah merasa lah tu, ada kawan-kawan yang bila orang tu perkenal kan, nak cerita dia pergi haji. Lainlah kalau cerita Piramli lu Haji Labu contohnya kan, itu memang nak belagak, saya Haji Labi ya. Oi, dah haji kata Jebah, itu ialah nak belagak. Yang ini mana kita tahu kalau niat dia tadi lain. Ataupun seorang datang, dia nak apa, ceramah dekat sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Profesor Madya, doktor. Dia sebut begitu. Mungkin tujuan dia, aku cakap ni korang dengar lah, aku orang yang begini, bukan untuk riak. Aku nak cakap supaya korang yakin benda ni, perkenalkan diri. Kerana orang yang syakwah sangku ni, itu yang berlaku tuan-tuan keadaan sekarang ni. Kalau memang dia nak riak tu, dia punya pasal lah. Tapi kita ni banyakkan ada Allah, anak baru dapat straight A, masuk universiti, nak pergi luar negeri, dah nak buat kenuri. Dia buat tu kerana nak meraihkan diri dia, nak kongsi seronok dengan orang kampung. Dengki, habis bisnes sekampung. Padahal dia tu ikhlas. Saya seronok anak saya pergi luar negara, saya nak kongsi dengan orang kampung ni yang sama-sama ni. Jadi saya buat jamuan, seronok saya nak bagi hati anak saya pun seronok, saya meraihkan dia. Jemputlah makan, nak kongsi keseronokan. Syakwah sangku, alah, buat kenuri, tumbang lembu baru nak pergi. Nampak manusia. Itu kata kita kena mengaji supaya kita elakkan daripada kita nak takbur dan syakwah sangka kepada orang lain. Baik, saya akan sambung sikit, saya nak azan tuan-tuan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة الصلاة القائمة آت سمسيط الفضيل والشرف الدرجة على الرفيع وبأس المقام المحمود اللازم أنت إنك لا تخون. Baik tuan-tuan, kita sambung sikit. Kenapa pendapat yang kata tadi boleh pendapat yang kata boleh kita menggunakan binatang sama ada ia disembelih ataupun binatang yang bukan najis tadi boleh. Baik, daripada hadis Nabi SAW, marra Nabi SAW bisyatin yajurrunaha faqala Rasulullah SAW law akhaztum iyyaha baha faqalu innaha maitatun faqala yutahhiruha al-ma'u wal qarazu. Maksudnya telah lalu Nabi SAW dengan seekor kambing yang dihela mereka itu akan dia. Ada seekor kambing mati begitu sahaja. Maka bersabda Nabi SAW, jikalau kamu mengambil kulitnya, adalah padanya faedah? Nabi tanya, kalau kamu ambil kulitnya ni ada faedah ke? Mereka berkata, ianya bangkai Rasulullah, ianya bangkai. Maka sabda Nabi SAW, air dan biji koros. Biji koros ni sejenis bahan untuk menyamak kulit. Dia kata boleh menyucikannya. Kalau sekarang ni sabun kan, sabun bris tu, air dengan barang-barang yang memang suci boleh menyamak, boleh membersihkannya. Maka kita boleh menggunakan benda ni. Syaratnya bukan bangkai. Hadis ini menjelaskan bahawa yang diharamkan adalah bangkai, bukannya mengambil manfaat daripada kulit ataupun tulangnya, dan menanam anggota bangkai tidak dimakan dagingnya boleh. Tuan-tuan Baik, pendapat yang rajih daripada perbincangan di atas jelaslah bahawa pendapat yang rajih wallahu alam ialah harus menanam anggota haiwan pada tempat yang terputus atau tercedera pada tubuh seseorang, sama ada ianya disembelih ataupun tidak. Tetapi hendaklah didahulukan anggota haiwan yang disembelih dari bangkai, dan jika ketiadaan haiwan yang disembelih, barulah diambil daripada haiwan yang tidak disembelih ataupun bangkai. Baik, yang terakhir untuk yang ini, menanam anggota daripada haiwan yang najis. Anggota haiwan yang najis, senang cerita, anggota haiwan yang najis ni dua saja tuan-tuan, babi dan juga anjing dan juga keturunannya. Keturunan babi dengan keturunan anjing ni. Ulama dah bincang dah, kalau lah babi itu beranaknya kambing, kambing itu hukumnya tetap juga najis. Baik, najis mughallazah lah. Baik, walau bagaimanapun yang tadi tu haram, tetapi kalau memang dah tak ada dah, yang ada itu saja kan, contohnya kan, ulama, sebahagian ulama kecil sajalah yang menyatakan tetap juga boleh. Tapi kebanyakan ulama itu tak boleh. Baik, masalah yang ini yang selalu berlaku lah untuk kalangan kita. Dia tumbuhkan masalah di sini. Apakah masalah tuan-tuan? Bagaimana pula dalam masalah apabila seseorang itu ditimpa kemalangan, baik accident, yang menyebabkan kecederaan pada anggotanya, yang memandai diubat dengan menggunakan anggota yang suci. Maksudnya dia dapat kemalangan, boleh diubati dengan anggota haiwan tadi yang suci. Cukup, tak payah nak teruk cari jelitan babi ni contohnya tadi. Boleh, tak payah nak ambil tulang khinzir tadi letak, tak payah. Boleh ambil tulang-tulang yang suci.
Tetapi akan memakan masa yang lama untuk pulih. Kan? Berbanding dengan menggunakan anggota yang najis berdasarkan kepada pengakuan dan pengesahan daripada doktor. Doktor kata yang ini payah sikit lah, ada, tapi lambat ni. Yang ini najis tapi cepat baik. Adakah dalam masalah ini perlu didahulukan sesuatu yang najis ke atas yang suci? Kan? Lapisan perut kita, dalam perut ni yang hernia kan, selalu tu orang kena burut tu. Orang lelaki lagi selalu kena. Dekat bawah ari-ari tu tuan-tuan, dia ada koyak hernia tu. Kalau orang tu selalu angkat berat ke, ataupun batuk yang kuat ke, ataupun sembelit yang kuat ke, ataupun dah tua-tua lama-lama, dalam perut kita ni ada satu lapisan namanya hernia. Kalau kita buat kuat-kuat ni, hernia ni boleh terkoyak tuan-tuan. Terkoyak kan, akan terkeluar usus. Jadi buruk rupanya dekat hari-hari tu, bonggol, benjoy macam tu. Biasa kena orang tua, dia dah tak kuat, ataupun orang yang kerja berat-berat tadi lah, koyak hernia dia, semelit. Hernia ni kalau dibiarkan tuan-tuan, dia lama-lama dia boleh jatuh ke dalam kantung telur, jadi besar perut. Itu di antara penyakit kan. Sekarang ni dah ada jala sintetik, dah jala sintetik. Tapi kalau dulu ada orang menggunakan di antaranya uri, ada apa tu, ada di antara menggunakan lapisan-lapisan daripada khinzir ni lah kan, ada yang guna dulu. Baik, pendapat yang pertama ni, boleh tak kita guna benda yang haram ni cepat baik daripada benda yang kecil ni? Mazhab Imam Syafi'i pada satu pendapat daripada mazhab Imam Syafi'i, daripada mazhab Hanafi juga menyatakan bahawa harus berbuat demikian kerana ianya merupakan keperluan darurat lah tu, selagi mana anggota tersebut dapat disembuhkan segera. Itu pandangan yang pertama. Yang ada ni najis tapi cepat baik ni, doktor kata kan, doktor ni pakar lah. Yang ini ada, boleh tapi lambat sikit lah, maka boleh bagi pendapat pertama daripada mazhab Imam Syafi'i satu pendapat. Pendapat kedua mazhab Imam Hanafi pada satu pendapat yang lain, dan pendapat Subki dari kalangan mazhab Imam Syafi'i menyatakan, Imam Subki ni mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahawa tidak harus berbuat demikian kerana masih ada anggota yang suci untuk menggantikannya. Kau kena cari yang halal dulu. Ada tu, lambat sikit tak apa, tapi ada yang halal. Itu pandangannya. Maksudnya ada dua pandangan sini tuan-tuan. Tuan-tuan pun boleh pilih. Baik, masalah yang kedua pula, berkaitan dengan masalah yang tadi tu, adakah wajib pula menanggalkan semula anggota yang najis setelah menanamnya apabila mendapati anggota yang suci? Contohnya tadi tu dah letak dah tulang khinzir tadi dalam tangan ni, dah tak ada, dah cari tulang-tulang yang lain ni tak ada, yang ada khinzir, pun letak dalam tulang tangan, elok, dah okey dah sekarang. Doktor kata, elok, nak tukar tak? Ada tulang kambingnya, elok, sesuai, boleh masuk. Macam mana? Fuqaha juga berselisih tuan-tuan dalam masalah ini kepada dua pendapat. Mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahawa wajib menanggalkannya kerana ianya merupakan najis. Pendapat yang pertama kata wajib meninggalkannya kerana ia merupakan najis asin yang terhasil bukan pada tempatnya. Jika dia tak nak meninggalkannya, pendapat pertama kata wajib ke atas qadi, hakim, tok kadi, wajib kata memaksanya agar berbuat demikian supaya sah solatnya. Kau tadi najis dah ada ni, kena tukar. Kalau tak nak, suruh hakim perintah tukar. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mazhab Imam Hanafi, Maliki dan Hambali pula menyatakan bahawa tidak wajib menanggalkannya semula, khususnya apabila bahagian telah disambungkan tersebut telah bercantum dengan daging, dah letak kat tulang. Lainlah tadi kalau depan-depan dia tadi, ini dah bercantum dengan tulang katanya kan. Kerana apa dia kata? Kerana nanti kalau nak buka balik, dia akan memberi samping kesan balik, akan sakit balik. Ni dah elok ni, kan buka sakit balik. Ini pendapat yang kedua. Maka mengambil pendapat yang tidak mewajibkan agar ditanggalkannya semula adalah pendapat yang lebih baik. Ulama-ulama bincang, pendapat kata biarkan terus kekal. Udah kita tanam dah tadi tu kan, tanam dah emas misalnya kan dalam anggota badan manusia kan, pak emas kan, lelaki pula tu, tiba-tiba
ada doktor kata ni dah boleh pakai dah, perak. Maka pendapat yang kedua ini kata lebih baik, sebab nanti nak buka nak ganti pula balik, nanti sakit balik, tak pasal pula nanti. Elok dah ni, maka teruskan. Baik, bahkan tak perlu kita dah mati nak pergi korek balik ke kan, gigi tadi tu kan, nak pergi cabut dah, orang tu dah mati, cabut gigi meh dah tu, nak ambil balik barang-barang yang dalam badan, tak perlu tuan-tuan tak perlu. Kalau mata si mati tadi tu mata batu kan, pak letak kan, kalau yang memang boleh tanggal tu tanggalkan lah. Tapi kalau yang memang dah melekat dengan dia punya badan contohnya, dia pun mati, tak perlu kita pergi korek tarik pula balik, biarkan sahaja, sebab dah jadi darah daging. Baik, bahagian yang seterusnya, menanam anggota daripada bahan-bahan galian logam. Baik, yang macam saya katakan tadi lah, emas, perak, besi di dalam badan manusia. Baik, para fuqaha tidak berselisih pendapat dalam mengharuskan penggunaan bahan-bahan galian seperti tembaga, besi, aluminium, plastik dan selain daripada emas dan perak untuk ditanam dan disambung pada anggota-anggota badan manusia, sebagaimana bahan yang dijadikan anggota daripada binatang-binatang yang suci. Ulama kata selain pada emas, perak, sepakat ulama kata logam boleh letak dalam tubuh badan manusia kalau untuk perubatan. Baik, tetapi emas dengan perak bukan kata tak boleh. Ulama berpendapat, sebahagian ulama kata tak boleh, sebahagian ulama kata boleh. Begitu, maksudnya ada juga perselisihan pendapat. Tuan-tuan, saya teringat tuan-tuan pernah dengar tak kisah Sungai Najlah dekat Iraq tu? Sungai Najlah dekat Iraq kan, masa perang kerajaan Abbasiyah ke Abbasiyah ataupun Muawiyah tu, saya lupa antara dua tu, dia perang dengan kerajaan Mongol tu. Pada waktu itu ilmu Islam ni sangat berkembang dekat kota Baghdad tu kan, berkembang tuan-tuan, berkembang, sangat berkembang. Semua orang alim-alim semua karang kitab banyak-banyak. Apabila Mongol tu masuk tu tadi, dia bunuh banyak ulama, dia ambil kitab-kitab orang Islam tadi, dia campak ke Sungai Najlah kan. Pernah dengar kisah tu kan, campak, sehingga riwayat mengatakan sungai tu airnya bertukar menjadi hitam kerana keluarnya dakwat daripada kitab-kitab itu. Saya teringat tuan-tuan, guru saya cerita, dia kata sebenarnya bila ulama-ulama las ni kaji, itu selain daripada orang kata nampak macam hukuman tu kan, tetapi sebenarnya ianya juga ialah rahmat. Kerana apa? Kerana waktu itu terlalu banyak pencambahan agama, menyebabkan ramai orang nak bergaduh-gaduh ni. Kita baru ada 4 mazhab besar ni pun dah bergaduh-gaduh juga dah kan, sebab tak apa faham. Yang itu banyak sangat pandangan-pandangan, sehingga kan Allah habiskan sikit supaya tak bergaduh. Sedangkan kitab-kitab yang muktabar yang hebat-hebat ada kan, kitab hadis contohnya ada, kekeh. Apa lagi? Kitab-kitab yang hebat-hebat lah, yang ulung-ulung ada. Tapi yang banyak-banyak ulama-ulama duk karang ni habis. Tuan-tuan bayangkanlah kalau sekarang ni baru ada berapa mazhab yang besar? 4 kan, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali kan, pun dah berapa banyak persengketaan kan. Bukan kerana apa? Kerana manusia ini tidak mahu memahami. Sedangkan sebenarnya banyak pandangan ini dia mendatangkan rahmat, supaya mudah untuk kita beribadah. Tak mampu macam ni, buat macam ni. Tak mampu macam ni, buat macam ni. Bukan kerana nak mengambil orang kata cacam berbah, tak, tetapi berpandukan dalil-dalil dan hukum hakam. Baik, adapun dalam penggunaan bahan galian yang terdiri daripada emas dan perak, maka fuqaha berselisih pendapat dalam menentukan hukum berkaitan dengannya. Namun menurut pendapat yang rajih, penggunaan emas dan perak adalah diharuskan untuk dijadikan anggota yang seterusnya ditanam atau disambung pada tubuh manusia jika terdapat keuzuran baginya daripada menggunakan bahan-bahan galian yang lain. Tuan-tuan, baik, masalah yang seterusnya insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan, iaitu adakah harus seseorang yang terputus jari atau tapak tangan atau kakinya menggunakan emas sebagai gantiannya. Iaitu tadi tu hidung kan, yang kita baca hadis Ar-Fajah 2 minggu lepas kan, hidung terputus, ganti perak busuk, Rasul kata gantikan dengan emas.
begitu juga gigi kan, sebab rosak. Sekarang ni tangan putus, ambil tangan meh macam lanun tu kan, boleh tak? Dia bukan buat perhiasan, boleh tak? Tangan terputus. Itu insyaAllah kita akan sambung minggu hadapan, yang daripada anggota-anggota yang taklah besar sangat ni, orang kata kan, taklah rumit sangat ni, adakah boleh? InsyaAllah kita sambung minggu hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, mana yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, dan yang mana buruk itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Ampun dan maaf saya pohonkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amantu billahi wahidil ahadil haqq wa la syarika lahu wa kafartu bima siwah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.